Dan salam sejahtera. Kerajaan Pakatan Harapan yang dipanggil Kerajaan Madani mengguna harassment, intimidation, political persecution dan selective prosecution terhadap musuh mereka. Siapa saja yang menentang kerajaan atau bersuara terhadap kerajaan akan diburu sampai ke lubang cacing. Beberapa kawan baik saya sekarang ini sedang diburu dan mereka menggunakan SPRM. SPRM ialah alat mereka guna untuk nak kenakan musuh-musuh politik Anwar Ibrahim ataupun Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau kita bersuara, kita menentang, kita mengkritik, maka kita akan menjadi mangsa SPRM. Sebab apa SPRM dan tidak polis? Sebab SPRM ni dia punya kuasa luas dan interpretasi sesuatu jenayah ni boleh mengikut pendapat mereka. Kalau mereka rasa yang kita telah melakukan satu kesalahan, maka kita telah lakukan sesuatu kesalahan. Dia tidak begitu spesifik banding dengan polis. Kalau polis dia nak tangkap kita, misalan kita rompak bank atau kita merogol atau kita mencuri atau kita membunuh, dia kena ada bukti ataupun satu spesifik yang kita telah lakukan yang boleh dianggap sebagai jenayah ataupun kesalahan. SPRM, kuasa mereka ni luas, tidak perlu hitam putih. Kelabu pun okey. Boleh ditafsir sebagai satu jenayah. Misalan, seseorang kontraktor keluar makan dengan seorang pegawai kerajaan. Dan mungkin kontraktor tersebut sedang merunding bahawasanya syarikat mereka nak masuk, nak menyertai kontrak dan sebagainya. Itu boleh dianggap sebagai satu tindakan untuk nak melakukan rasuah. Walaupun mungkin rasuah itu tidak dilakukan, tapi interpretasi bahawasanya ada niat atau ada negotiation untuk rasuah. Bagaimana mereka tahu? Mereka tidak perlu tahu. The fact that kita berjumpa dan memang kita ada kepentingan di dalam kontrak tersebut, itu pun sudah cukup. Jadi banyak boleh diguna. Nah, sekiranya tidak ada bukti, kita mungkin bertemu, keluar makan dengan pegawai kerajaan dan kita ni kebetulan satu dari kontraktor kementerian tersebut, mereka boleh tangkap kontraktor itu, mereka boleh ugut sekiranya dia tidak mengaku yang memang pegawai kerajaan tersebut telah demand, telah minta rasuah, maka kita akan di-charge. Tapi kalau kita nak elak dari charge, kita menjadi saksi. Kita buat satu pengakuan bahawasanya memang betul. Dia panggil saya keluar makan sebab dia nak minta duit. So, itu sudah cukup. Bermaknanya, kita boleh guna kenyataan saksi bahawasanya memang ada unsur-unsur rasuah atau usaha untuk mendapat rasuah. Tidak perlu kazaf, tidak perlu 4 saksi untuk nak confirm yang apa kita cakap ni betul. Dia kazaf ni kalau kita tuduh kerajaan. Tapi kalau kerajaan tuduh kita, tidak perlu kazaf, tidak perlu saksi. Kalau dia kata berlaku, berlakulah. Dan kalau saksi yang diugut dengan sekira awak tak mengaku, sekira awak tak menjadi saksi, maka kita akan charge awak. Kalau awak jadi saksi, kita tidak akan charge awak. Itu pun cukup. Bermaknanya, mereka guna blackmail. Dengan blackmail pun cukup. Sudah dapat bukti. Kononnya lah bukti bahawasanya satu jenayah rasuah telah dilakukan ataupun dalam proses nak dilakukan. So, this is a very, boleh dikatakan, grey area lah. Maknanya, kalau saya cakap menteri sekian-sekian minta rasuah dengan saya, itu pun cukup. So, kes Muhyiddin misalnya, dan ada beberapa kes lagi lah. Di mana mahkamah atau hakim tak setuju yang satu jenayah telah dilakukan kerana tidak ada bukti. Tapi mereka kata mereka akan cari bukti itu dan mungkin bukti ini akan timbul, akan muncul semasa perbicaraan. So kita bicara dulu kes ni walaupun tak ada bukti dan mungkin setahun dua kemudian
bukti itu akan muncul. Macam kes Muhyiddin ni, yang dikata Jannah Wibawa dan kes yang melibatkan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Diorang tidak ada bukti. Belum lagi lah ada bukti. Tapi mereka sedang ugut beberapa orang di dalam kes ni untuk membuat satu pengakuan. Buat satu confession. Yang memang saya beri duit ni kepada parti. Duit ni ialah derma kepada Parti Pribumi Bersatu untuk pilihan raya dan untuk kegiatan politik, ya. Dan bukan saya seorang beri, ramai orang yang beri. Dan bukan saya beri kepada Parti Pribumi Bersatu saja. Dengan Pakatan Harapan pun saya beri, PKR pun saya beri, DAP pun saya beri, semua parti politik saya beri. Dan tabiat orang meniaga ni, tabiat businessman, dia derma kepada semua parti politik, baik kerajaan, baik pembangkang, baik DAP ke, PKR ke, UMNO ke, Parti Pribumi Bersatu ke, PAS ke, mereka derma kepada semua parti sebab dia tak tahu lagi parti mana menang pilihan raya, parti mana yang akan memerintah. Jadi sebagai businessman, sebagai orang berniaga, lebih selamat kita derma kepada semua parti. Dia macam horse race lah, ada 10 kuda domba. Kita beli tiket 10-10. Jadi kuda mana yang menang, kita menang lah. Tak kisahlah bermaknanya. Any horse win, we will win. That is a situation lah. So sekarang ni, beberapa kawan saya sedang diburu dan mereka menghadapi harassment, mereka menghadapi intimidation, mereka diugut. So mereka menghadapi blackmail. Dan SPRM ataupun kerajaan mengguna SPRM nak charge mereka di bawah berbagai-bagai kesalahan dan siasatan ni boleh dianggap sebagai political persecution dan selective prosecution, dan charge terhadap mereka ataupun tuduhan terhadap mereka direka, fabricated. Jadi akhirnya mereka akan dibicara di dalam kangaroo court, dan inilah trademark lah. Ini boleh dikatakan SOP kerajaan dari dulu. Dari tahun 80-an apabila Mahathir Perdana Menteri yang keempat. Dan sekarang ni, partner Mahathir dulu, Perdana Menteri yang keempat, iaitu Anwar Ibrahim yang sudah jadi Perdana Menteri yang ke-10. Bukan saja mengguna taktik zaman Mahathir, tapi lebih dahsyat dari zaman Mahathir. Sekurang-kurangnya zaman Mahathir itu dia mengguna kuasa begitu, tapi tidaklah terbuka dan seteruk sekarang. Sekarang ni dia tak seruk dah, dia terbuka. Maknanya ini kerajaan aku. Aku boleh buat apa aku suka. Engkau nak buat apa? Aku yang berkuasa. Aku kerajaan, aku Perdana Menteri. Engkau tak boleh tumbangkan aku. Jadi sudah macam bukan saja kita kembali ke zaman Mahathir, kita kembali ke zaman Firaun. Di mana Firaun bagi tahu aku ni Tuhan. Aku ni ada kuasa untuk nak matikan engkau atau nak hidupkan engkau. So sampai macam tu sekali. Ini sudah jadi the Firaun punya attitude. So orang tanya saya, sebab apa saya tak mau balik Malaysia? Dah tengok apa yang berlaku kepada kawan-kawan saya tu. Sekarang mereka diburu sampai ke lubang cacing. Macam-macam tuduhan terhadap mereka. Charge ataupun tuduhan itu direka, fabricated, yang tidak ada, diwujudkan, dan mereka salah guna agensi kerajaan, baik SPRM, PDRM, AGC, dan macam-macam lagi agensi untuk mengenakan semua mereka yang melawan kerajaan, yang kritik kerajaan, yang tidak menyokong kerajaan. Sekarang ni kita menggunakan taktik Nazi Germany semasa di bawah Adolf Hitler, atau ni taktik the killing fields ni ada di Malaysia. Kalau awak ni seorang yang kerajaan tak suka, maka kerajaan akan buru awak dan kenakan awak dan hapuskan riwayat politik awak, karier awak dan sebagainya. This is Malaysia sekarang. So orang tanya saya tak mau balik ke Malaysia. Saya tanya balik, awak tengok muka saya ni, look at my face. Adakah ini muka orang bodoh? Saya bukan bodoh. Assalamualaikum. Salam sejahtera.